Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 17, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada anbiya, setengah daripada anbiya, nabi-nabi, pada qaul yang rajih, pada pandangan ulama yang kuat dalil, pada qaul yang rajih, pada pandangan ulama yang kuat dalil. Setengah ada anbiya ni Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam. Khadir, boleh baca belakang tu. Khadir alaihi salam. Dan tiada daripada mereka itu, daripada anbiya, bukan nabi, Luqman dan Zulqarnain. Itu bukan nabi. Luqman bukan nabi, Zulqarnain pun bukan nabi. Atas qaul yang rajih, Khidir alaihissalam adalah seorang nabi, tetapi bukan rasul. Nabi Khidir alaihissalam tu pun atas qaul yang rajih, atas pandangan ulama yang kuat dalil. Satu pandangan, Khidir bukan nabi, Khidir adalah aulia, yang mana Khidir adalah ketua kepada para aulia. Itu pada satu pandangan. Tapi pandangan yang rajih yang kuat dalil, Khidir adalah setengah daripada anbiya, nabi juga, tetapi bukan rasul. Hak wajib kita imani secara tafsil adalah nabi rasul yang 25 orang. Tu. Itu wajib kita imani secara tafsil. Secara tafsil, secara seorang-seorang ni syaratnya hafal. Tak syarat hafal, tapi kalau hafal comel. Tapi tak syarat hafal. Dengan bahawa apabila didatangkan satu-satu daripada Rasul 25 tu, ni kita sudah imani ianya adalah Rasulullah. Itu ialah Hud ni duduk di imam kita dah. Hud Rasulullah, Saleh Rasulullah, Yaqub Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Yunus Rasulullah, Ilyasa Rasulullah. Ni duduk di akidah kita ni. Lut Rasulullah. Tapi cuba kau sebut Rasul 25. Kalau sebut tak cukup. Kadang-kadang nak cukup takut ulang 2 kali aku satu-satu nama. Nak cukup 25. Dia tak wajib hafaz. Dia beriman Rasul 25 secara
tafsil ni didatangkan satu nama, memang kita sudah imani. Hak Rasul 25. Ada ni. Kalau hak Rasul 25 ni, dia ketahui, sudah dibicarakan adalah Rasul, tiba-tiba diengkar, maka kufur ijma' ulama. Adam Rasul apa? Buat benda Tuhan larang. Contohnya. Jadi hak ni kapi ijma' ulama, iman tidak sah. Kalau dinafikan di mulut, itu bab Islam, batal Islam dia. Tetapi mulut dia tidak bercakap apa, tapi hati dia tidak imani, maka jadi iman dia tidak sah. Kapi ijma' ulama. Adapun kalau didatangkan satu-satu nama tu, dia pun kata dok tahulah Ilyasa Rasul ke tidak, ataupun Syuaib biasa dengar cerita, tapi Syuaib ni Rasul ke? Contoh satunya saya tak tahulah. Syuaib tak pernah dengar cerita. Ilyasa tak pernah dengar cerita. Ataupun pernah dengar lah Syuaib, Ilyasa, tapi Rasul ke? Dia tak tahu. Ni atas pandangan yang muktamad, tidak menghukumkan kafir, tetapi berdosa. Sebab apa? Sebab wajib kenal Rasul 25 ni cara seorang-seorang. Tak kenal, berdosa lah. Kan Rasul 25 ni wajib kita imani seorang-seorang. Tiba-tiba ada daripada 25 ni tinggal 1, 2, 3 Rasul, maka berdosa lah. Tapi tak hukum kafir, sebab dia tak engkar, tapi tak tahu. Pada ni satu pandangan kafir. Tapi dia bukan engkar, tak tahu tu kafir lah. Sebab apa? Kena tahu, kena iman. Ni tanya salah seorang daripada Rasul 25, hak ramah tu tahulah diimani. Ada hak ditinggal, hak nama-nama yang kurang disebut lah. Kalau Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Saleh AS tu, tu nama biasa kita dengar. Kalau Nabi Lut pula tu, jadi dikenali kerana perbuatan kaum dia tu. Nabi Lut tu perbuatan kaum dia. Ni perbuatan kaum Lut ni. Jadi nama Nabi Lut ni tambahan pula sekarang ni lagi kerap kali disebut. Kan sekarang ni kan LGBT. Mak Haji tak kenal LGBT. LGBT ni mana puak yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut tu dia sebut semua, bukan sebut Nabi Lut, sebut kisah kaum. Jadi waktu nama-nama yang kita biasa duk sebut, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf. Kalau macam Syuaib tadi, Ilyasa, Zulkifli. Tiba-tiba salah seorang Rasul 25 ni, dia jawab saya tak tahu. Ataupun biasa dengar Rasul ke mereka? Tak beriman juga mereka Rasul. Khilaf ulama. Pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, iman je masih lagi sah. Tapi berdosa sebab kewajipannya kena kenal seorang-seorang, imani seorang-seorang. Rasul 25 tiba-tiba dia tak kenal, dia tak belajar. Satu pandangan ubuh kafir juga. Tapi kalau dia kenal dah, tiba dia engkar, bukan Rasulullah, Nabi Adam AS contoh, maka jadi kafir dia. Itu tak ada khilaf ulama. Jadi Rasul 25 ni ialah macam kita dululah, daripada budak lagi dah Rasul 25 ni. Daripada budak lagi dah kita duk dengar semua dah. Zaman-zaman dulu tak ada macam sekarang ni. Sekarang ni mudah, dia ada mana? Masak apa kata? Poster.
Comel je. Beli kedai buku ada lah. Lepas tu bubuh dinding. Sekarang lah. Dulu tak ada pesen tu. Tapi cuma kita diajar. Kita diajar di sekolah mungkin lah. Sebab tu kata di sekolah ni ada ilmu fardu ain. Ada. Bukan tak ada. Tapi basic sangat. Basic. Tak lengkap. Tak cukup. Bukan fardu ain lah. Mungkin kita kenal Rasul 25 ni di sekolah. Di sekolah mungkin kenal Rasul 25 ni. Sebab tak ingat, tak sedar bila kenal. Sebab ingat-ingat kenal dah. Mungkin je 1, je 2 budak-budak. Sekolah lah je mungkin. Fardu ain ke tak? Memang fardu ain lah. Tak kenal salah seorang 25 ni, siapa ada ulama kata kafir no. Walaupun itu bukan pandangan muktamad, tapi ada ulama menghukumkan imam tidak sah kalau Rasul 25 ni tiba-tiba dia tak kenal. Dia tak kenal, dia tak tahu. Siapa tangga tu no, mana besarnya kewajipan kita kenal Rasul 25 ni. Dia ajar di sekolah. Besarlah ilmu tu. Tapi di sekolah ni basic. Jangan anggap ke cukup ada di sekolah basic. Sebab tak ada orang dok sekolah. Semua sekolah belaka mari ke Masjid Surau ni tahu satu tak betul, satu tak betul, hak sekolah belaka lah. Kadang-kadang sekolah Arab laginya. Maknanya dia hanya ada permulaan je lah, basic. Ke kenal mana bila kenal Rasul 25 ni? Kenal bila Rasul 25 ni? Tak ingat. Tak ingat bila kita kenal. Mana ingat-ingat kenal dah. Gitu je lah. Ke tua-tua baru kenal Rasul 25 ni? Tak. Yang mana Rasul 25 ni namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi wajib kita imani seorang-seorang. Tapi kita imani Rasul 25 ni seorang-seorang ni bukan kerana kita pandang ngaji Quran. Ni ulama ambil nama dalam Quran, ulama bubuh luar. Gitu. Kita pun hafal kod luar, kita kenal kod luar. Time kita baca Quran barulah jumpa nama tu lah. Ayat kata apa tak tahu. Tapi yang kita beriman Rasul 25 ni kerana kita cari dalam Quran. Tak. Kerana ulama ambil nama dalam Quran, ulama ubuh luar. Okey, apa kod luar? Apa kod luar? Itu ulama yang susun. Macam samalah kaedah sifat 20. Quran tak susun gitu. Tapi wujud kidam bakak ambil mana? Ambil daripada Al-Quranul Karim. Beda Al-Quranul Karim. Ulama ambil akidah Al-Quran, ulama ubuh luar, kita ngaji ke wujud kidam bakak lah. Peringkat permulaan. Kemudian kita mengaji ilmu akidah direct kepada Al-Quranul Karim, itu lapis atas. Itu lapis atas. Lapis kita permulaan ni, ulama ambil dah sifat Allah wujud kidam bakak tu, ulama ubuh luar. Ulama ubuh luar, kita pun ngaji kod luar. Samalah dengan hak Rasul 25. Tapi ada orang bahas pula sekarang ni, sifat kidam tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran sebut sifat kidam. Dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu tu. Huwal awwalu asma Allah tu. Al awwal ada dalam Ibn dia kata Tuhan yang awal. Tuhan hak mula-mula ada, tapi bukan ada sedia kala. Allah. Kata ni, ada orang boleh ngajar gitu. Al-awwal, siapa yang awal sekali mari di surah Imam ni? Siapa yang awal sekali? Dia awal sekali. Sebelum tu dia ada dalam surah Imam. Tak ada, cuma dia awal daripada orang lain. Itu al-awwal. Jadi Allah ada hak awal-awal, tapi bukan Allah ada sedia kala. Allah.
Ni orang ceramah ni, orang ceramah ni. Dia sebenarnya dia nak tolak kaedah sifat 20 wujud kidam bakar. Nak tolak wujud kidam bakar. Jadi dia fokus kepada kidam. Sebab kidam qadim tidak disebut dalam Al-Quranul Karim. Ada ni. Kalau bakar Al-Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal. Itu disebut dalam Quran. Kullu syai'in halikun illa wajha, semoga binasa melainkan Allah Ta'ala yang kekal. Itu Quran sebut kekal. Tapi kidam Quran tak sebut. Quran hanya sebut huwal awwalu wal akhiru, Tuhan yang awal hak mula-mula. Tiba-tiba dia kita jemuh Tuhan al-awwal dengan makna Tuhan tak ada awal. Tuhan al-awwal, dia Tuhan tak ada awal, tak betul. Tuhan awal Tuhan yang ada mula-mula, tapi bukan berarti Tuhan ada sedia kala. Allah tu. Ki apa itu? Nak tolak kaedah sifat 20. Akhir menafikan ada Allah, ada yang sedia kala. Dia tak perasan apa yang dibicara tu. Tapi mari mana tu? Mari daripada dia nak tolak kaedah sifat 20. Tak ada masa Nabi, tak ada. Semua kaedah ilmu tak ada masa Nabi. Semua kaedah ilmu tak ada masa Nabi. Susunan-susunan ilmu fiqh tak ada masa Nabi. Susunan ilmu tasawuf tak ada masa Nabi. Susunan ilmu hadis tak ada masa Nabi. Ulama kemudian belaka. Kalau nak contoh mudah kok, ilmu tajwid lah. Tu contoh mudah. Sebab kita dengan tajwid ni duk main sama-sama. Sifat 20 tak ada masa Nabi. Ilmu tajwid tak ada masa Nabi. Kita kekeh lalu. Ada ni. Sebab orang cuba soal berbentuk perangkap. Kita ni jenis betul benar. Masuk perangkap lah. Dia tanya, wajib tak belajar sifat 20? Oh, jawab lalu Mak Haji ni. Wajib sifat 20 tu pada masa sahabat tak ada. Pada masa Imam Syafi'i tak ada. Kurung yang keempat tahu tak bahawa ada sifat 20 ni. Allah, dosanya sahabat tak belajar sifat 20. Dosanya Imam Syafi'i tak belajar sifat 20. Lepas tu kita pun nganga nak jawab. Dah, kata wajib belajar sifat 20. Masa Nabi, masa sahabat tak ada sifat 20. Masa Imam Syafi'i, dia ambil Imam Syafi'i lah. Pekoh kita baru masa Syafi'i. Masa Imam Syafi'i tak ada sifat 20. Dosa Imam Syafi'i sebab tak belajar. Dia kata wajib. Nak jawab orang ni? Ni apa? Dia nak memerangkap. Masa Nabi tak ada sifat 20, tak ada kaedah. Bukan wujud kidam bakar tak ada masa Nabi. Tuhan ada, tidak ada permulaan. Tuhan ada, kekal. Bukan akidah Al-Quran Nabi bawa. Kenapa tak ada? Kaedah susunan tu tak ada. Samalah juga. Kalau tanya, wajib tak belajar hukum tajwid? Wajib kena belajar. Nun mati ada 5, mim mati ada 3, mak kena belajar. Oh, masa sahabat tak ada tu. Dosa sahabat gitu. Dia pada masa sahabat, dia baca Quran ikut kepada musyafahah dengan Nabi SAW. Turun tu musyafahah daripada mulut guru gitu. Cuma ulama kemudian kalau nun mati jumpa huruf ni Nabi baca macam mana? Nun mati jumpa huruf ni Nabi baca macam mana? Lepas tu ulama pun letaklah bagi ulama pun letaklah nama izhar ke, ikhfa ke, idgham ke, iqlaq ke, nama tu relevan belaka tu. Kenapa letak nama izhar? Kenapa letak nama ikhfa? Itu cara Nabi baca. Tapi nama masa Nabi tak ada izhar ikhfa. Ulama yang buat. Kalau tanya wajib tak belajar hukum tajwid? Kalau jawab wajib, masa Nabi tak ada. Kenapa tak adanya? Itu bacaan Quran Nabi SAW. Kalau kata tak wajib, kamu nak baca Quran macam mana? Sama juga dengan kaedah sifat 20. Kalau kata wajib, dia kata
Masa sahabat tak ada, masa Imam Syafi'i tak ada. Kalau kata tak wajib, kita nak kenal Tuhan kau jalan mana? Oh, kena Allah Ta'ala, baca Al-Quran, tadabbur mana Al-Quran, kita kenal Allah melalui Al-Quran. Oh, ni ayat comel tapi perangkat. Kita nak tadabbur Quran macam mana? Kita nak akidah melalui Quran macam mana? Nak memahami Al-Quran ni kena ada belas ilmu. Kita nak tadabbur Al-Quran bahasa Arab kita dah pandai. Tengok terjemahan lah. Itu terjemahan, bukan tafsiran, bukan huraian. Yang nak jauh direct pada Al-Quran. Tak mau pakai jalan-jalan ulama' ni. Ni bunyi comel. Tapi apa? Racun. Kenapa pula racun? Disuruh kembali pada Al-Quran. Kita belajar sebab 20 ni lah kembali pada Al-Quran. Inilah akidah Al-Quran. Macam nak kenal Rasul 25 tu lah. Ambil kat luar, tulis di poster. Itulah Al-Quran. Tapi Al-Quran tak ada susung gitu. Kalau kita baca Quran, jumpalah ni. Ujuk, kidam, bakar. Kalau kita direct pada Al-Quran, kita jumpalah akidah sifat 20 ni. Nak direct pada Al-Quran ni, orang-orang yang tertentu sahaja. Mana kita kena faham juga ni sekarang ni. Ditimbul jenis menimbulkan syubhah, keraguan pada agama. Dia kata betul. Yang wajibnya mengenal Allah, bukan wajib belajar sifat 20. Tapi walaupun betul sekali pun, kalau dia mengelirukan, hukumnya haram. Yang wajibnya mengenal Allah. Dahulunya direct pada Al-Quran. Kita orang kemudian mengenal Allah melalui kaedah sifat 20 yang sumbernya Al-Quran. Maka siapa pengkat tadilah nak tolaknya kidam. Dalam Quran tak sebut kidam, kodim tak sebut dalam Quran. Al-Quran sebut kodim tu. Hatta adakal urjunil qadim. Tu ada. Hatta adakal urjunil qadim. Yasin tau. Al-urjunil qadim tu apa? Pelepah tamat. Qadim makna apa? Yang lama, yang usang, yang buruk. Tu qadim zamani dia panggil. Lama masa. Tu disebut dalam Quran. Qadim di situ, pelepah tamat qadim. Qadim apa? Qadim lama masa dia panggil. Adapun kita bicara kidam qadim tu, qadim hakiki, tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Tapi dalam Quran memang tak sebut Allah ni qadim. Tu timbul waktu pelepah tamat yang qadim tu. Kita pun cakap kan. Kita cakap tak sedia kala. Duduk kapung ni bila? Sedia kala dah. Sedap dia jawab sedia kala. Hidup kampung tu sedia kala. Tak cakap gitu, sedia kala. Duduk kampung tu sedia kala. Apa sedia kala? Tak ada permulaan. Dah, dia lahir bila? Sedia kala. Mana apa sedia kala? Lama masa. Disebut sedia kala tu salah? Tak salah. Hak kita disebut sedia kala Allah Ta'ala tu sedia kala hakiki, tak ada permulaan. Hak kata sedia kala duduk kapung tu sedia kala zamani, masa, lama masa. Dah lahir kapung tu, mak ayah tok nenek pun duduk kapung tu, mana pun jawablah sedia kala. Tak ada salah. Sedia kala hak hakikinya, tak ada permulaan lah. Mana dalam Quran sebut qadim, pelepah tamat tu. Kalau urjunil qadim. Tapi dia nak tolak sifat 20, dia menafikan Allah ni tidak ada permulaan. Ada ni. Ini tukang ceramah ni. Hak golongan yang anti sifat 20. Nak ceritanya sifat 20 kaedah ulama susung ambil dari Al-Quran. Hak kita kenal Rasul 25 dalam tulis di sekelah ke apa ke, ulama buat keluar dari Quran, ngapa kot luar? Biar kenal kot luar. Akhirnya kita kenal Rasul 25 walaupun orang yang baca Quran tak pernah habis.
Ada orang tak pernah khatam Al-Quran. Ada. Dia baca Quran besar setakat Al-Baqarah je. Dia tak pernah. Lepas tu dia berhenti mengaji. Lepas tu dia mengaji hanya surah-surah terpilih je. Yasin dia baca. Tabarakah. Hak tu je dia baca. Lepas tu hak tengah dia tak pernah baca. Sebab dia mengaji Quran tu dok khatam lah, tak habis. Jadi tengah tu tak lacor, tapi dia baca juga. Dia baca hak surah-surah pilihan. Dia ambil Yasin gitu jelah. Tapi walaupun tak khatam Quran, tapi Rasul 25 ni ada dari akidah, ada. Kita kenal seorang-seorang hak Rasul 25. So ni. Sebab kalau salah seorang Rasul 25 kita tak tahu, Ilyasa. Oh, tak tahu. Ilyasa pernah dengar. Ilyasa Rasul juga ke? Dia tak tahu. Khilaf ulama tu. Sama ada imam disah ataupun tidak. Walaupun pandangan muktamad, imam dia masih lagi sah tapi berdosa. Tapi beratlah sebab ada orang kata imam tidak sah. Hak Rasul 25 kena kenal seorang-seorang. Ni tambahan pula ni. Dan setengah daripada anbiya pada kaum yang rajih, Sayyiduna Al-Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tu nah. Nabi lah. Tapi bukan Rasul. Tapi Nabi pun bukan sepakat ulama. Setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih, yang kuat dalil. Kaul yang marjuh, pandangan dhaif, dia kata bukan Nabi. Khidir bukan Nabi. Khidir adalah ketua aulia. Aulia wali bukan Nabi. Wali bukan Nabi. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, Nabi Khidir alaihi salam. Kan Nabi Khidir kan? Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Khidir ni Nabi atas kaum yang rajih. Tapi bukan sepakat ulama. Kalau ada orang menafikan Khidir Nabi, pandangan satu lagi. Menafikan Nabi 25 tu kafir tu. Nabi Isa bukan Nabi tu kafir lah. Dia menafikan Khidir bukan Nabi, tak ada kafir. Sebab ulama tidak sepakat Khidir itu Nabi ataupun aulia. Kita kalau hak Khidir ni kita masyhur lah. Tambahan pula kalau duk baca suratul kahfi. Duk baca suratul kahfi kok, alah kita tak berapa erti mana pun makna, tapi ceritaan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Cuma makna tu dia tahu makna dah. Sebab kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS tu kisah yang masyhur. Kalau kita baca pun kita tak tahu makna Al-Quran secara suti-suti. Pada ni kita tahu makna Al-Quran secara cerita ni. Ni cerita tebuk perahu. Ni cerita ni tegakkan dinding yang runtuh. Ni cerita ni bunuh kanak-kanak. Mana ayat-ayat tu kita tak faham suti-suti pada ni. Tapi ketika baca suratul kahfi tu kita boleh terbayang apa ayat ni beritahu. Tapi bukan faham satu-satu ni, cuma faham secara ringkas. Ada ni. Kang sekarang ni Kang, orang kita digalakkan, disyurkan. Malam Jumaat baca suratul kahfi. Jangan baca Yasin. Nak saya tinggal Yasin. Yasin ni bukan malam Jumaat, Yasin ni tiap-tiap malam. Betul lah. Kalau larat tiap-tiap malam, tak larat, ambil malam Jumaat. Dah malam Jumaat bukan suruh baca Yasin malam Jumaat, suruh baca Yasin tiap-tiap malam. Malam Jumaat tu masuk tak tiap-tiap malam? Kalau malam Jumaat tu tak masuk dalam tiap-tiap malam 7 malam seminggu. Baca tiap-tiap malam Yasin ni. Lah tiap-tiap malam. Kenapa ambil malam Jumaat? Malam Jumaat tu termasuk dalam tiap-tiap malam. Macam mana ni?
Cuma kita tak mampu nak buat tiap-tiap malam. Dah ambil malam Jumaat lah. Hak malam yang paling mulia, hari yang paling mulia. Jadi kita pun baca Yasin di malam yang paling mulia. Adakah baca Yasin malam Jumaat? Tiap-tiap malam baca Yasin. Lepas tu malam lain tak mampu nak baca, kenapa nak tinggal malam yang paling afdal? Buatlah malam paling afdal baca Yasin. Dia nak rungkai, nak rombok habis orang tu amal. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah, tak usah baca. Dia suruh rungkai. Ambil yang hak ada warid daripada Nabi SAW. Hak jelas kahfi malam Jumaat. Hak jelas kahfi malam Jumaat. Yasin bukan malam Jumaat. Yasin tiap-tiap malam. Bubuhlah malam Jumaat pun. Tapi hak khas yang malam Jumaatnya di antaranya suratul kahfi. Dia ada lagi surah Hamid Dukhan berkait dengan malam Jumaat juga tu. Selain daripada kahfi, Hamid Dukhan termasuk yang berkait dengan malam Jumaat. Tapi yang masyhurnya kita suratul kahfi lah. Dia pakat suruh baca suratul kahfi. Comel lah. Orang dulu sebab apa dak tekan suratul kahfi? Orang dulu tak pandai mana ngaji Quran. Yasin yang pandainya. Lepas tu dia fokus Yasin. Orang sekarang ni hebat. Suratul kahfi dia pandai. Dah dia baca macam mana? Tok Imam baca kuat seorang, orang lain turut belakang. Oh, pandai baca suratul kahfi. Kita dak baca Quran tau. Baca Quran tak payah cikgu Quran. Tok Imam baca kuat seorang suratul kahfi, orang ramai turut baca. Tok Imam tak ada. Kita buka kaset, buka ni, laptop ke apa? Buka lah. Tengok Syekh Arab baca kahfi, turut lah. Guru Quran tak laku dah. Guru Quran bukan macam Syekh Arab, sedap dia lagi. Itu ke amalan baca Quran? Turut gitu. Bukan musyafah dengan guru. Betul amalan baca Quran gitu. Turut. Turut ni kalau tak musyafah dengan guru, Fatihah pun tak betul. Fatihah pun tak betul. Kalau turut tu tak musyafah dengan guru. Pandai baca Fatihah. Siapa tak pandai baca Fatihah? Betul ke tak baca? Anak betul musyafah dengan guru. Fatihah je tu. Lepas tu kahfi boleh baca. Tok Imam baca kuat seorang, hak ramai-ramai turut belakang. Boleh ke amalan baca Al-Quran turut baca ramai-ramai gitu? Kalau boleh, guru Quran tutup kelas, tak payah. Payah nak ajar seorang-seorang ni. Lidah kerah masing-masing. Mari belajar tu dah. Lidah kerah. Lepas tu jenis backhand pula. Tegar cak kali nak marah ke guru pula. Tutup kelas Quran. Lepas tu macam mana? Kita baca kuat seorang, orang maturu. Kata gitu ke amalan baca Quran? Bukan gitu. Quran tak boleh turut. Quran dengan musyafah dengan guru. Jadi sekarang amalan dia nak tukar. Yasin hak baca, pandai baca tu, dia tinggal bid'ah. Disuruh baca kahfi, caranya macam mana? Baca kuat seorang Tok Imam, lepas tu ramai-ramai ahli jemaah turut. Gerak bibir mulut, suara tak keluar mana. Sebab tak pandai mana. Lepas turut. Hak tu sunnah Nabi dia nak buang hak Yasin, dia nak ambil suratul kahfi, tapi cara amal tak betul. Tak betul lah, baca salah. Mana boleh turut gitu. Kim nak buang Yasin tu lah. Yasin tu baca tiap-tiap malam Yasin ni. Tapi dah boleh baca tiap-tiap malam. Ambillah malam yang paling mulia, malam yang paling afdal, malam Jumaat. Akhirnya orang tua Yasin malam Jumaat tu je. Jadi kahfi bukan kata kahfi tu orang tu tak tahu. Orang tak tahulah. Tapi guru-guru sebab apa dah bawa kahfi zaman dulu? Sebab orang dulu ni payah nak pandai baca Quran. Boleh pandai Yasin tu bertuah dah. Maka tutup guru pun tekan Yasin sudahlah sebagai jantung Al-Quran. Kahfi yang paling afdal, betul. Tapi kena pandai. Kalau tak pandai, tak apalah. Ambil Yasin pun Yasin lah. Sebab orang tua susung ni mengikut kemampuan pada masa tu.
Tapi kalau masa kita pakat ngaji Quran belaka, kelas Al-Quran di masjid memang meriah laku, boleh lah nak tukar baca kafi. Tempat mana-mana pun kelas Al-Quran buat lepas isyak. Orang apa? Hidup tak mau mati segang apa tu? Hidup malu mati segang ke apa? Hidup tak mau mati segang je. Mari hok mengaji tu kat Allah lah. Berapa orang je nak tutup kelas, ada 2 3 4 orang hok semangat. Tapi guru mari jauh. 2 3 orang tunggu. Tak padang dia mari jauh. Tapi nak stop terus, kesian dia tu. Semangat tu 2 3 orang tu. Peluh nak boleh ke betul pun dia semangat. Tapi 2 3 orang. Guru mari jauh. Kalau guru mari jauh ada 10 20 orang, apa dah lah mari jauh. Jadi nak teruskan tak beramai. Nak tutup tak boleh sebab ada walaupun 3 orang pun. Jadi macam mana nak tukar Yasin yang berdekafi? Yasin terus nah. So tukar kafi melainkan orang yang tertentu, orang yang pandai baca Quran. Dia bacalah kafi. Baca kafi lah dia pandai. Orang lain tu baca Yasin. Jangan turut orang, diturut ilmu, turut ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata, amal ikut ilmu. Ilmu mana hak kita kemudian baca Quran mana hak kita berilmu? Yasin ikut baca Yasin dah. Kafi kita belajar dah. Baca kafi. Yang pentingnya ikut ilmu. Ikut ilmu. Kalau buat sendiri-sendiri tak ikut ilmu, Fatihah pun tak betul, Yasin pun tak betul. Tapi memanglah afdalnya baca suratul kahfi. Dalam suratul kahfi tu ceritalah Nabi Musa AS, Nabi Khidir AS, hikmah dia apa dia. Tapi janganlah pula ada orang ni dia nak cerita hakikatnya dia, tasawuf tingginya dia buat banding. Kita orang hakikat ni pangkat Khidir, demo orang syariat pakat Nabi Musa, dia kata. Dia tinggi sebab dia pangkat hakikat Maka pangkat dia pangkat Nabi Khidir AS lah. Yang kita duk ngaji hukum hakam ni, halal haram ni, tu Nabi Musa AS. Pangkat Nabi Musa, dia kata. Dia buat Nabi Musa ni macam Pok Musa kapung dia buat. Pocik Musa, Abang Musa tu bolehlah kata. Nabi Musa AS ni ulul azmi yang ketiga. Ulul azmi ada 5 kan? Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ini 5 ni. Ini ada nombor. Nabi Musa duduk nombor 3. Nabi dan Rasul. Tadi nak banding Nabi Khidir. Nabi Khidir tu khilaf ulama, Nabi ke Aulia. Banding waktu tu. Nak cerita hakikat dia lah. Hakikat dia ni. Kemudian habis ulul azmi yang 5 tu, baki hak lagi 20. Nak cukup 25. Nak cukup 25 lah. Baki lagi ada 20. Hak 20 lagi tu tak boleh bunuh nombor lah. Nombor 5 Nabi Nuh AS. Nombor 6 tak boleh bunuh. Nombor 25 kebong. Ada kebong. Tahu kebong? Kebong apa? Nombor tak akhir macam kebong ke? Kebong ke bong ke apa? Bong. Nombor bong. Bong ke kebong? Lah kalau sekolah tu nombor kebong tu. Kebong. Mana panggil? Tercorot. Hak mana hak nombor 25? Dah. Tak boleh. Hak letak nombornya 5 je. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Lagi 20 tu cukup 25. Tu tak boleh letak nombor. Habis hak Rasul 25 ni,
Rasul 313 pula. Allah turun kepada Nabi 124,000 orang, termasuk Nabi Khidir AS. Dengan Nabi Musa tak boleh nak banding. Oh, dia tak banding. Dia orang hakikat. Kedudukan dia kedudukan Nabi Khidir. Dia ngaji Al-Quran ni, waktu Nabi Musa dia kata. Nabi Musa ni ujuk dia kata. Dia perasan dia paling pandai. Ni tak kena Rasul ni. Rasul ni amanah, maksum. Ujuk tu sifat kecelaan. Dah, bila dia tanya oleh kaum dia, siapa yang paling berilmu? Dia paling ilmu. Dia ujuklah tu. Dia kata ujuk Nabi Musa AS. Ni tak ngaji sifat Rasul ni. Rasul terpelihara. Dosa kecil terpelihara, benda makruh terpelihara. Ni benda haram dosa besar pula ujuk. Tak tahu kenapa Nabi Khidir jawab dia yang paling mengetahui. Dia kena jawab begitu sebab dia adalah Rasulullah. Bila dia tanya oleh kaum, kena jawab gitu sebab dia Rasulullah. Kalau dia jawab, saya bukan paling pandai, kau cari orang lain yang pulaknya. Bukan dia paling pandai. Tapi dia tegur oleh Allah itu sebagai pengajaran kepada orang yang kedudukan tinggi. Oh, letak Nabi Musa ni syariat. Ada sifat ujuk dia kata. Oh, boleh. Hak dia ni, puak dia ni. Puak Khidir dia kata. Puak Khidir. Puak hakikat ah. Tapi kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita akan perasan lah. Cerita-cerita di dalam ayat macam mana, apa yang berlaku permulaan, kemudian kesudahannya macam mana, berpisahnya macam mana. Cuma saya biasa peringatlah. Hak baca suratul Kahfi itu, ingat satu, fa'aradtu an aibaha dengan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Itu biasa saya bicara. Hak berkaitan dengan adab. Adab bercakap. Adab. Nabi Khidir rosokkan perahu. Nabi Khidir kata, fa'aradtu an aibaha. Maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa aku merosokkan perahu. Aku kehendak, dia kata, merosokkan perahu. Sebaliknya, menegakkan dinding yang runtuh, fa'arada rabbuka an yablugha ashiddahuma. Maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh kedua anak yatim. Rosokkan perahu, fa'aradtu, maka telah mendaki oleh aku. Dah kata Nabi Khidir. Tegakkan dia runtuh, fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tengok. Ada tu. Rosokkan perahu, Nabi Khidir kehendak sendiri. Tegakkan dinding yang runtuh, Tuhan yang kehendak. Faham tak ni? Semua perkara Tuhan kehendak belaka. Tapi beradabnya Nabi Khidir AS, dirosokkan perahu ni benda yang huduh pada Zuhir, benda yang salah pada Zuhir. Faham tak ni? Dah tumpang perahu nelayan yang miskin, dah lah tumpang. Lepas tu rosokkan perahu milik nelayan yang miskin. Rupa Zuhirnya benda molek ke tak gitu? Benda tak molek. Aku kehendak. Adapun tegak dinding yang runtuh tanpa tak ada rupa-rupa apa pun, apa kerja sukarela. Dinding yang runtuh, Nabi Khidir tegakkan. Kerja sukarela. Kerja molek ke tak pada Zuhir? Kerja molek. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tegak dinding runtuh secara sukarela, benda-benda molek, Tuhan engkau ya Musa kehendak. Hak tadi itu rosokkan perahu, aku kehendak. Ni panggil apa? Adab. Benda hak zahirnya tak molek, jangan sandar kepada kehendak Allah. Benda hak zahirnya molek, sandar kepada kehendak Allah. Itu adab. Hakikinya semua kehendak Allah.
Baik jahat, molek uduh, kehendak Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Rosakkan perahu pun kehendak Allah. Tapi oleh kerana rupa zahirnya, rupa yang salah, fa'aradtu an aibaha, maka telah mendaki oleh aku akan bahawa mencacat oleh aku, merosak oleh aku akan safinah, akan perahu. Ini yang kita baca suratul Kahfi tu. Ingat dua tempat. Yang pertama, fa'aradtu an aibaha dengan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Tak ingat satu ayat pun tak apalah. Ingat di tempat yang kita nak bicara tu. Dia panggil apa? Adab. Yang buruk pada zahir, jangan sandar kepada kehendak Allah. Kalau hak comel, sandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kena cermatlah nak bicara kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Apa yang Nabi Musa bercakap, wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir bercakap, wahyu daripada Allah. Sudah. Ada ni. Apa yang Nabi Musa bercakap, cakapan Rasul ni wahyu daripada Allah. Cakapan Rasul wahyu daripada Allah. Jadi apa yang Nabi Musa bercakap, soal pertikaian, itu wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir bercakap, wahyu daripada Allah. Tak ada ni. Janganlah pula Nabi Musa syariat, Nabi Khidir hakikat. Kita orang ni makam hakikat, makam Nabi Khidir. Kamu duk belajar tu syariat. Makam Nabi Musa dia kata makam syariat. Oh, hebat dia. Dia dah kenal Nabi Musa AS ni. You letak Nabi Musa ni ujub, perasan dia paling alim. Oh, tak kenal Rasul ke ni? Tak mengaji sifat Rasul. Dengar tu, oi, kata peliknya lah. Salah tu salah dah, kaku. Dia sandar pada hakikat pula. Nabi Musa AS, Rasul Ulul Azmi. Nabi Khidir AS, ulama berbeza pandangan. Qarajih mengatakan bahawa Khidir AS adalah setengah daripada Anbiya juga. Dan tiada daripada mereka itu Luqman dan Zulqarnain, iaitu satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Luqman pun disebut nama dalam Al-Quran, Zulqarnain pun disebut nama dalam Al-Quran. Mereka bukan kata Rasul, Nabi pun tidak. Bukan kata Rasul, Nabi pun tidak. Adapun Khidir memanglah bukan Rasul, tetapi Khidir adalah seorang Nabi. Wallahu a'lam.